Kaedah yang ke-65. Taqdimul itab ala al-fi'li min Allah Ta'ala la yadullu ala tahrimihi. Teguran Allah terhadap sesuatu perbuatan, maksud perbuatan di sini ialah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menunjukkan ia haram. Kalau perbuatan orang lain tak boleh, orang lain boleh, haram. Tuhan tegur, ni tak betul buat begitu, maka mangkat, memang haram pun. Ni kalau Nabi, perbuatan Nabi kita, itu yang dimaksudkan di sini. Alal fi'li itu maksudnya fi'lin Nabi. Keterangan, apabila sesuatu perbuatan dilakukan oleh Rasulullah dan ia ditegur oleh Allah, tidaklah semestinya ia memberi arti perbuatan itu haram dikerjakan. Bagaimanapun, tidaklah ia memberi arti perbuatan itu haram dikerjakan. Bagaimanapun ia tentunya merupakan suatu khilaf aula. Khilaf aula. Menurut istilah mutaqaddimin dan setengah mutaakhirin, teguran itu memberi arti perbuatan berkenaan adalah makruh. Tetapi yang kebanyakannya, yang lebih kuat ialah khilaf aula. Khilaf aula lebih ringan daripada makruh. Mana kalau tinggi sekali haram, makruh, bawah sikit khilaf aula. Lepas tu harus tanpa apa-apa, boleh. Paling tinggi haram. Ni bawah lagi daripada makruh, khilaf aula. Tapi setengah mutaakhirin dan dalam istilah mutaqaddimin, bila begini dia kata makruh. Kalau makruh mengikut ulama-ulama ada dua pula, makruh tahrimi, makruh tanzihi. Makruh tanzihi maknanya paling tinggi pun makruh tanzihi, bukan makruh tahrimi, bukan makruh tahrimi. Kalau kita terima istilah ni, maka kita kata makruh tanzihi, bukan makruh tahrimi, yang dekat dengan haram. Dia lebih dekat kepada halal, tapi kurang elok lah, kurang elok. Sesetengah ulama membahagikan perkara-perkara yang dilarang kepada dua bahagian. Pertama, yang dilarang dengan menggunakan sirah nahi. Nahi mana? Jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri dan sebagainya. Kedua ialah larangan yang difaham daripada sirah amar. Mana? Suruh. Difaham daripada suruh. Apabila sesuatu perkara disuruh anda melakukannya, maka secara tidak langsung ia berarti anda dilarang daripada melakukan lawannya. Allah suruh kita solat, bermakna dia larang kita tidak solat, lawan dia. Jadi yang kita faham daripada larangan, daripada suruh tu, larangan daripada suruh, itu satu bentuk. Dia ada dua bentuk. Jadi larangan daripada yang kita faham daripada suruh tu, iaitu lawan kepada apa yang disuruh, itu lebih ringan berbanding dengan memang larangan dengan lafaz jangan. Ini Tuhan suruh sembahyang, Tuhan suruh sembahyang, memanglah suruh kita sembahyang, kita sembahyang. Lawan sembahyang, tidak sembahyang, bermakna Tuhan laranglah kita tidak sembahyang. Lawan kepada yang disuruh, maknanya dilarang. Tapi larangan tu bukan secara langsung. Kalau secara langsung, jangan tak sembahyang, tu baru secara langsung. Ni tak, kita faham larangan tu daripada perintah, daripada suruh sembahyang. Kita pun faham lawan dia tu maknanya dilarang lah, dilarang. Banyak lagi lah contoh-contoh lain, sama lah, macam tu lah. Apa yang dilarang dengan sirah pertama, yang di sirah nahi, jangan begitu, dipanggil makruh. Dan apa yang dilarang dengan sirah kedua, sirah amar pula, dipanggil khilaf aula. Dipanggil khilaf aula. Itu dari segi usul lah, dari segi usul tu. Kesimpulannya ialah teguran Allah terhadap sesuatu perbuatan Nabi hanya memberi hukum khilaf aula sahaja. Ia sendiri tidak memberi arti haram. Ia sendiri, teguran itu sendiri tidak memberi arti haram. Kecualilah kalau ada bukti-bukti luaran atau qarinah yang dengan jelas menunjukkan apa yang ditegur itu memang haram. Tapi kalau memang haram, macam mana? Tak mungkin kalau Nabi. Kalau orang lain boleh kita terima. Tapi kalau Nabi
Yang Tuhan tegur tu ada pula bukti lain yang menunjukkan haram. Tak boleh. Tak ada macam tu. Oleh kerana tak ada tu, yang ada hanya teguran sahaja. Teguran itu memberi arti khilaf aula. Nabi SAW telah melakukan sesuatu yang kurang elok sikit. Kurang elok saja. Bukan benda tak elok. Kurang elok. Kalau buat ini lebih elok. Ini kurang elok. Itu makna khilaf aula. Al-Imam Ibnul Qayyim menulis di dalam Al-Quran terdapat 5 tempat. Di dalam 5 surah. Di mana Allah telah menegur Nabi-Nya. 1 surah Al-Anfal ayat 67. 2 surah At-Taubah ayat 43. 3 surah Al-Ahzab ayat 37. 4 surah At-Tahrim ayat 1. 5 surah Abasa. Mana dia tegur tu, tapi tegur secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ayat 1 hingga 3. Di bawah ini dikemukakan sebahagian daripadanya sebagai contoh. Ini Al-Anfal ayat 67. Di sini tegur ni. Tidak patut bagi seorang Nabi. Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Mana tawanan perang Badar itu ada macam-macam pendapat. Ada yang kata kita ambil tebusan. Kita tawan, bukan bunuh. Ada yang kata kita bunuh saja. Tak payah ambil tebusan. Nabi bersetuju dengan ambil tawanan. Tawanan dan ambil tebusan lah. Di sini teguran. Di sini ada teguran. Saya bincang panjang sangat dah. Ini perbincangan ini, ayat ni dengan hadis dia ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, Kitabul Maghazi. Tengok situ. Rakaman tu tengok situ. Sebab perbincangan panjang. Kalau saya nak ulang pun, masa pun tak sempat. Apa cerita sebenarnya? Tak apalah, sekarang kita ambil yang zahir. Yang zahirnya, kira-kiranya Nabi pilih yang itulah. Baik, di dalam ayat ini Allah menegur Nabi-Nya kerana hendak membebaskan tawanan setelah mengambil tebusan mereka. Tetapi ia tidaklah berarti mengambil tebusan tawanan itu suatu yang haram secara mutlak. Nak ambil tebusan tawanan itu secara mutlak tak boleh. Tidak gitu. Dalam surah Muhammad, fa imma mannan ba'du wa imma fida'a. Itu fida'a tu ada. Mana boleh dimaafkan, dibebaskan tawanan itu, atau boleh diambil tebusan. Memang tebusan itu halal, boleh, bukan haram. Jadi bila bukan haram, mana tidak mutlak lah. Larangan ini tidak mutlak. Jadi kita tak boleh katalah Tuhan tegur ni sebab Nabi telah melakukan benda haram. Bukan. Paling tinggi ia adalah khilaf aula. Sebab apa? Ada ayat lain yang menunjukkan memang boleh ambil tebusan tawanan. Paling tinggi pun ia memberi hukum khilaf aula sahaja. Itu makna teguran. Paling tinggi. Jangan kita kata, oh, sebab kalau kita kata haram, mana Nabi telah melakukan benda haram. Mana maksum dia? Di mana sifat ismah dia? Itu masalah. Dan apalagi kita tengok, memang macam ayat dalam surah Muhammad tadi, memang boleh pun ambil tebusan. Apa yang kita nak kata haram? Cuma dalam suasana tu, dalam peristiwa tu, lebih baik kalau Rasulullah tidak ambil. Itu saja. Dan yang sebenarnya Rasulullah nak lah. Saya sudah bincang dah masa saya sebut tadi dalam Sahih Bukhari, sebenarnya Rasulullah tidak nak begitu pun. Cuma cadangan daripada beberapa pihak. Sebab itu turiduna aradat dunia. Kamu nak harta benda dunia, keuntungan dunia. Jadi ini Nabi kan ni? Ini Nabi kan? Tidak Nabi. Turiduna. Dia tidak kata turidu gitu. Bukan. Kalau turidu baru engkau. Ini turidun, kamu. Menunjukkan dalam cerita ni ada peranan orang-orang lain juga. Sebab itu saya bincang panjang dah. Jadi kena tengok situlah. Yang kedua, jadi ni cerita Zaid bin Harithah dengan isteri dia Zainab yang kemudian dia jadi isteri Nabi tu. Di satu peringkat dia nak cerai. Nabi larang. Pada ketika tu Nabi dah tahu dah. Dia akan cerai juga. Dan kira-kiranya dah tahu dah dia akan kahwin dengan isteri.
Tapi Nabi tak nyatakan, tak cerita. Yalah kalau cerita, jadilah macam mana kita kata. Tidak semesti benda yang kita tahu ni kita nak cerita semua. Ada kalanya tak cerita tu baik. Lagi baik pada fikiran kita. Jadi kadang-kadang nampak macam pura-pura. Yalah kadang-kadang hidup ni memang gitulah, pura-pura. Padahal kita tahu dah dia sihat. Kita tanya sihat. Tanya lagi sihat. Apa khabar? Pura-pura. Kalau tidak, macam mana nak memecahkan kesunyian? Jadi sunyi, tak payah tanya. Jadi pura-pura, buat-buat. Buat-buat cerita. Banyak dalam kehidupan begitu. Kadang-kadang kita tahu, kita tak cerita. Teguran Allah terhadap Rasulnya di dalam ayat ini juga tidak berarti perbuatan menyembunyikan perkara sebenarnya yang akan berlaku adalah suatu yang haram. Paling tinggi pun ia memberi hukum khilaf aula saja. Sama. Kena bagi tahu. Memang dia nak cegah ada pun. Allah SWT telah bagi tahu dah kepada Nabi. Ini akan cegah akhirnya. Tetapi dia tidak. Dia larang. Dia nak kata, nak cegah ikutlah. Cegah. Nak cegah. Dia dah nak cegah sangat. Tapi dia larang. Amsik alaika zawjak. Wattaqillah. Cubalah. Jangan cegah. Dia kata macam tu. Padahal kalau dia kata, cegahlah. Dan kalau dia kata tu, Allah akan kahwinkan isterimu dengan aku pula kemudian. Kadang-kadang bila kita cakap terlalu terus terang tu, bukan semua orang sanggup. Dan tak sesuai pun. Jadi betul dah lah yang Nabi buat tu. Itulah cara beradab, cara manusia biasa ni. Jaga hati, paling tidak. Dan salah ke kalau dia suruh jangan cerai? Salah ke? Tidak salah. Cuma dia tahu dah akan cerai juga. Macam kita sebut tadi lah. Dah tahu dah dia sihat. Kita tanya juga. Sihat, apa khabar? Jadi paling tinggi pun khilaf aula saja. Nak kata haram, tak ada sama sekali. Tapi Allah tegur tu. Panjanglah kalau nak faham panjang lagi ya. Lepas tu yang ketiga. Mengapa engkau haramkan? Kau haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Apakah sampai ke peringkat Nabi ni mengharamkan apa yang Allah halalkan? Atau sebaliknya? Begitu ke? Kalau macam tu tak boleh. Kalau macam tu rosak. Bukan setakat haram lah. Kalau macam tu. Perbuatan tu. Rosak akidah. Kalau macam tu. Mengharamkan apa yang Allah telah halal. Atau sebaliknya. Tak boleh. Jadi apa maksud sini? Teguran Allah terhadap Nabi-Nya di dalam ayat ini juga tidak berarti apa yang dilakukan oleh Nabi dengan mengharamkan sesuatu ke atas dirinya itu memang haram. Tak mesti gitu. Kerana yang haram ialah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah secara mutlak. Secara mutlak. Itu yang tak bolehnya. Itu haram lah. Kalau macam tu. Dengan arti Nabi SAW mengharamkannya untuk dirinya dan juga untuk umatnya buat selama-lama tanpa melihat kepada keuzuran atau sebab-sebab lain. Memang dia mengharamkan untuk dia dan untuk umat semua. Padahal benda tu Allah halalkan. Itu memang tak boleh lah. Ini dia haramkan untuk diri dia saja. Haram pula pakai istilah dari segi bahasa. Dalam keadaan ada keuzuran atau sebab-sebab lain pula, ia hanya khilaf aula sahaja. Nabi Yaqub juga pernah mengharamkan sesuatu yang halal untuk dirinya semata-mata kerana sebab-sebab tertentu yang ada padanya. Oleh kerana perbuatan Yaqub itu tidak melibatkan orang-orang lain, Allah tidak menyalahkannya. Lihat dalilnya pada firman Allah berikut. Jadi maknanya kita nak tengok sini, kecuali melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel. Israel ni ada dua Israel. Ni satu Israel, ni Bani Israel. Israel ni nama kepada Nabi Yaqub. Jadi Israel telah mengharamkan ke atas dirinya. Dia bukan mengharamkan untuk semua orang. Kalau kita kata contohlah kalau kita gatal lah, kita gatal. Kita ni mazhab Syafi'i katakanlah. Jadi mazhab Syafi'i halal makan udang, sotong apa. Tapi kita haramkan makan sotong untuk diri. Sebab kita kata ada sebab tertentu lah. Haram tu ada kaitan dengan kita lah. Sebab ada sebab tertentu. Dan haram tu bukan makna haram seperti Allah haramkan.
Kalau haram kan mana sampai bila-bila. Nanti kita sembuh, kita tak mau makan juga. Tak boleh. Itu baru begitu. Ni tak. Pada masa itu saja. Sama juga dengan Nabi Yaakob ni. Dia haramkan pada diri dia sesuatu kerana ada sebab-sebab lah. Misalnya kita kata tadi kalau gatal. Kita tak makan. Kita pun harap pada diri kita. Jadi istilah haram tu. Haram untuk semua dengan arti mengubah hukum Allah. Walaupun tak ada sebab apa-apa. Begitu? Tidak begitu. Jadi haram ni terikat dengan diri dia saja. Dalam keadaan tertentu saja. Kalau macam tu, tidak orang panggil mengubah hukum Allah. Bila tidak mengubah hukum Allah, jadi tidak berlaku haram lah. Benda tu tidak haram lah. Kalau seseorang tu dia kata, saya tak akan makan, saya haramkan diri saya makan benda ni. Salah tak? Tidak salah. Tidak mengubah hukum Allah macam tu. Kecuali kalau dia umum, secara mutlak, barulah salah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi ni, kalau kita katalah madu itu yang diharamkan, dia haramkan untuk orang lain lah. Tidak. Lepas tu kalau madu pun madu maghafir saja. Itu yang diharamkan, bukan semua madu. Jadi ini menunjukkan ada yang tertentu saja yang dia tidak mahu tu. Lepas tu kita boleh pakai pula haram tu dengan makna bahasa. Misalnya haram menjual gajah di negeri kita ni haram. Haram Allah ke tu? Tidak. Haram kerajaan. Haram kerajaan. Itu bukan bermakna mengubah hukum Allah. Kalau kita kata haram gitu, lain. Haram kita berburu binatang-binatang yang tak boleh diburu, tu haram. Kita kata haramnya. Tapi haram tu haram daripada Allah kah? Tidak. Haram kerajaan. Ia tidak sama dengan haram Allah. Jadi sini paling tinggi pun khilaf aula sahaja. Khilaf aula sahaja. Peringatan. Jika dikatakan perbuatan Nabi SAW yang ditegur Allah itu memang haram, maka ia menggugat akidah kemaksuman para rasul. Kerana itu berarti para rasul tidak terpelihara daripada dosa-dosa. Bila haram, mana buat dosa. Di mana kata Nabi itu maksum? Berbeza keadaannya kalau dikatakan ia hanya khilaf aula sahaja. Khilaf aula sahaja. Jadi Tuhan tegur. Ini contoh. Antara yang kita tak sebut, abasa wa tawalla. Tuhan tegur juga. Tegur secara tidak langsung. Jadi perbuatan masam ni haram kah tu? Haram memang. Yang Nabi masam tu haram. Dosa lah. Tak sampai begitu. Dia pun tidak niat. Cuma secara spontan. Tidak disengaja akan berlaku begitu. Berlaku begitu. Dia tidak niat pun. Dengan arti tak suka, tak reda, benci kepada sahabat dia tu. Bukan begitu. Tak sampai ke situ. Cuma macam berlaku salah faham lah. Kekeliruan sedikit. Walau bagaimanapun Allah tegur. Kita masam. Kadang-kadang kita masam. Berdosa kah masam? Tidak berdosa. Bukan haram masam. Tak kena senyum sama. Kalau kita senyum sama, kata pula, kenapa senyum? Pula. Ada keadaan-keadaannya. Sifat masam tu sifat manusia. Ada ketika dia masam, ada ketika dia tu. Kadang-kadang dia sibuk, dia masam. Itulah. Masam tu sendiri tu dosa ke? Haram ke? Tidak. Cumanya dalam konteks tu, kalaulah sahabat dia tu nampak muka Nabi, mungkin dia terkilat, tapi dia buta kan? Kalau dia tu nampak, mungkin dia terkilat. Biasanya dia tengok Nabi senyum, hari tu masam. Dia Allah tegur. Macam tu yang kesilapan. Bukan dia sengaja pun. Jadi ada maksud yang baik. Teguran Allah tidak semestinya memberi makna apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa yang berlaku kepada Rasulullah itu maknanya benda itu haram. Tak mesti. Jangan kata begitu. Bukan tak mestilah. Ia tidak menunjukkan begitu. Semestinya tak ada tu. Saya dah sapu dah tadi. Semestinya tu. Memang tak ada mesti. Memang dia tidak menunjukkan haram. Paling tinggi pun khilaf aula. Maknanya nak kena jaga semua. Kita ni dah tengah bising. Ni bila bertemu, kena bersenyum. Kena senyum. Susah juga nak jaga tu. Setiap langkah. Ni kita tengah serius ni tu. Tapi paling sini, kita senyum. Nak jaga semua tu. Setiap gerak-geri kita susah juga. Kalau kita daripada sedih, tiba-tiba jumpa, nak senyum tu. Tadi sedih. Tiba-tiba
Sekarang nak jaga. Kalau tidak jadi khilaf aula. Nak jaga khilaf aula. Susah. Seorang Nabi pun tidak terjaga. Seorang Nabi pun tidak terjaga. Kita kata khilaf aula tak apalah sebab tidak berdosa. Kalau kita kata haram, bermakna berdosa. Kalau berdosa macam mana Nabi? Dosa. Masuk. Tak boleh. Sebab itu, teguran Allah terhadap Nabi tidak menunjukkan perbuatan Nabi itu haram. Tidak. Jangan anggap gitu. Sebab ada dalam Quran beberapa tempat ni. Takut-takut kita kata haram pula. Haram. Salah.